Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Berita pagi Sarawak edisi Selasa 15 Oktober 2024 bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas. Kerajaan Sarawak memutuskan untuk menubuhkan sebuah syarikat pengeluaran jentera berteknologi terkini bagi memperkasa industri kelapa sawit khususnya di Sarawak. Ke arah itu, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mengalukan penglibatan Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB sebagai rakan ikuti penubuhannya. Yang pun base teknologi sudah ada. Hanya kita perbaikilah lagi efisiensinya. Dan ini mesti dijalankan oleh sebuah syarikat. Jadi kita bawa private sector macam ni Sarawak Plantation. Dan tadi saya menjemput PAB menjadi equity partner dalam syarikat tersebut. Dan Sarawak Government will come in. Datuk Petinggi Abang Johari berkata syarikat ini akan memberi fokus kepada penyelidikan dan pembangunan teknologi baharu seperti mesin penuai lipan yang diperkenalkan oleh Sarawak Plantation Berhad. Juga berperanan memperbaiki kecekapan asas teknologi sedia ada dari semasa ke semasa. Dengan adanya syarikat itu nanti, Sarawak berupaya menjadi pengeluar utama jentera digunakan untuk memacu industri itu di rantau ini. Beliau menjelaskan pada sidang media selepas menyempurnakan perasmian Program Pemindahan Teknologi Sawit TOT Sarawak 2024. Terdahulu dalam ucapannya, beliau memaklumkan bahawa tiba masanya kerajaan negeri mencari pendekatan baharu bagi mengurangkan penggunaan sumber tenaga kerja asing dalam industri tersebut. Seramai 263 orang pemilik lot tanah berhak milik dan tanah hak adat Bumi Putra di Kampung Pulau Ulu menerima cek pampasan dengan nilai keseluruhan sejumlah 75.7 juta ringgit daripada kerajaan negeri yang merupakan sebahagian daripada projek perumahan Darul Hana. Selain itu, seramai 60 orang ketua isi rumah dari Kampung Pulau Ulu menerima agihan kunci rumah serta surat hak milik tanah bagi projek perumahan Darul Hana. Menurut Datuk Amar Orang Tengah, setakat ini sejumlah 564 buah rumah bagi projek pembangunan Darul Hana telah siap sepenuhnya, manakala 94 buah lagi masih dalam proses pembinaan. Daripada jumlah rumah yang sudah siap, sebanyak 314 buah rumah telah berjaya diserahkan kepada penerima yang layak melibatkan beberapa buah kampung di seberang hilir. Manakala sebanyak 119 daripada 209 buah rumah bagi projek penempatan semula di Sungai Bedaun sudah berjaya diserahkan kepada keluarga tambahan yang layak. Selain projek di Darul Hana dan Sungai Bedaun, kerajaan juga berhasrat untuk melaksanakan inisiatif serupa untuk kawasan perkampungan lain seluruh negeri. Beliau memberitahu dalam sidang media selepas menyempurnakan penyerahan cek pampasan, surat hak milik tanah dan kunci rumah Darul Hana kepada penerima. Data statistik daripada Poket Stats Negeri Sarawak 2024 menunjukkan bahawa bilangan pekerja mahir menurun daripada 23% pada tahun 2021 kepada 21% pada tahun 2022. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Seri Roland Sagah-Wee In berkata, institusi milik Sarawak iaitu Sarawak Skill dan Saintex memainkan peranan penting dalam menyediakan kemahiran dan kecekapan yang diperlukan selain memastikan semua pekerja teknikal memiliki sekurang-kurangnya sijil kemahiran Malaysia SKM tahap 1 dan tahap 2 untuk melayakkan mereka dalam bidang teknikal. Sarawak menyasarkan untuk mencapai 30% daripada jumlah tenaga kerja atau 500,000 adalah tenaga kerja mahir, selaras dengan aspirasi untuk menjadi tenaga kerja mahir, berilmu dengan nilai tinggi ekonomi dan berprestasi tinggi menjelang tahun 2030. Untuk mencapai sasaran tersebut, kementeriannya telah menganjurkan Industri Continuous Professional Development ICPD di Sibu, Bintulu, Miri dan Lawas tahun ini dengan objektif untuk meningkatkan teknikal kemahiran, memupuk kerjasama antara kerajaan, institusi dan industri. Beliau berucap merasmikan briefing on Sarawak Workforce. Seramai 100 orang peserta dari swasta dan institusi milik kerajaan, industri dalam pembuatan, pembinaan, pertanian dan sektor perkhidmatan serta industri daripada pelbagai persatuan menyertai program tersebut. Program briefing on Sarawak Workforce antara lainnya memberi peluang kepada perkongsian status tenaga kerja Sarawak, keperluan kemahiran tenaga kerja untuk industri.
Peningkatan peruntukan bagi bekalan elektrik dan air untuk kegunaan penduduk kawasan luar bandar dan pedalaman Sarawak amat diperlukan. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berharap perkara itu dapat menjadi perhatian Kerajaan Persekutuan dalam Belanjawan 2025 yang bakal dibentangkan Jumaat ini. Walaupun selama ini dalam tempoh 3-4 tahun ini kita berusaha untuk memastikan bahawa bekalan elektrik dan juga bekalan air disalurkan ke kawasan-kawasan yang jauh, namun demikian masih belum mencukupi. Beliau berharap pertambahan peruntukan itu kelak akan membantu Sarawak dalam memastikan setiap isi rumah di negeri ini dapat menikmati bekalan air bersih dan elektrik 24 jam. Beliau yang juga adun Pantai Damai berharap Belanjawan 2025 akan memberi perhatian terhadap keperluan naik taraf laluan yang menghubungkan penduduk luar bandar, membina jambatan, membaik pulih fasiliti di sekolah dan bangunan pusat perubatan. Beliau berkata kepada pemberita RTM di Kuching. Polis Diraja Malaysia PDRM telah bertindak proaktif melaksanakan beberapa pendekatan dalam membendung jenayah. Menurut Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Ibrahim Darus, usaha membanteras jenayah perlu dilakukan dari peringkat awal untuk memenuhi hasrat masyarakat yang ingin hidup bebas, aman serta sejahtera daripada sebarang masalah pelakuan jenayah. Jelasnya, program Town Hall ini merupakan platform pertemuan bersemuka dan komunikasi dua hala antara polis dengan komuniti bagi membincangkan isu-isu serta masalah semasa dihadapi masyarakat. Platform ini memberi ruang dan peluang kepada komuniti untuk memberikan idea, menyuarakan pendapat serta mendapatkan pandangan dalam usaha mencegah segala bentuk perlakuan jenayah. Program sebegini juga bukan saja untuk membuka ruang dan peluang kepada masyarakat serta memberi pandangan, malah berkongsi pengalaman untuk membentuk strategi yang berkesan dalam usaha menangani isu-isu jenayah. Beliau berucap merasmikan penutupan program Town Hall bersama PDRM di UTS Sibu. Beliau yakin pihaknya mampu membanteras serta menurunkan kadar jenayah, khususnya di daerah Sibu jika semua ahli masyarakat bekerjasama serta tahu akan peranan masing-masing. Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.